yang mengendalikan projek hospital-hospital di negeri ini untuk menyiapkan kerja-kerja pembinaan mengikut jadual yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan setakat ini perkembangan projek itu pada tahap memuaskan walaupun terdapat kelewatan dari jadual yang ditetapkan. Fadilah berkata antara faktor utama kelewatan projek berikutan kekurangan jumlah pekerja. Walaupun demikian, ujarnya negara Indonesia kini bersetuju membuka pintu untuk pekerja dari negara itu bekerja di Malaysia mulai 1 Ogos ini. Beliau berharap dengan kemasukan pekerja asing ini dapat meningkatkan lagi momentum projek-projek pembinaan di negara ini. Mengenai perkembangan terkini projek hospital di Sarawak, beliau menjelaskan beberapa projek lewat dari jadual asal seperti projek Hospital Kanawit yang kini hanya dapat dilaksanakan kerja awalan. Berikutan terdapat perubahan reka bentuk yang memerlukan peruntukan tambahan. Projek pembinaan Hospital Lawas pula katanya setakat ini lewat 6% dari jadual asal dan juga bangunan tambahan di Hospital Miri kini 23% lewat 4% dari jadual yang ditetapkan. Walau bagaimanapun bagi projek Hospital Petrajaya selepas lantikan kontraktor penyiap, kini projek itu mencapai 26% seperti yang ditetapkan. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas Majlis Pembukaan Pejabat Sekretariat Lembaga Jurutera Malaysia BM di Kuching dan pelancaran logo ulang tahun ke-50 Lembaga Jurutera Malaysia di Auditorium Jabatan Kerja Raya Sarawak Kuching hari ini. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memberitahu pembukaan pejabat BM di Sarawak penting untuk memudahkan lagi pelaksanaan projek di negeri ini selain sebagai platform untuk golongan kejuruteraan profesional di Sarawak dan persekutuan. Tambahnya, pejabat serupa juga bakal ditubuhkan di Sabah dan meniru pengamal perunding kejuruteraan perlu lebih komited dalam memberi perkhidmatan yang terbaik dan profesional. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga naib yang di-Pertua Kanan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB memberitahu Sarawak tidak ada masalah dalam melaksanakan rang undang-undang anti lompat parti di negeri ini. Berikutan RUU itu sebelum ini sudah wujud. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata RUU sedia ada di negeri ini tidak dapat dilaksanakan. Berikutan ia dikatakan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan dan tidak sah. Jelasnya kini RUU itu telah pun diluluskan di peringkat persekutuan dan ianya terpulang kepada Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengkaji dari sudut perundangan sama ada membuat peruntukan yang sama dengan Kerajaan Persekutuan atau hanya menggunakan peruntukan yang sedia ada. Ujarnya dari sudut perundangan, Peguam Besar Negeri perlu mengkaji kesesuaian RUU sedia ada di negeri ini agar ianya tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK mempunyai banyak agensi termasuk agensi kraft tangan yang memberi bantuan dan membina inovasi dalam kalangan usahawan kraft. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu MOTEK menerusi program pembangunan perantisan kemahiran PPPK yang membantu usahawan itu mendapatkan tenaga kerja dan memastikan perusahaan tersebut terus lebih berdaya saing. Datuk Seri Nancy menjelaskan program berkenaan juga memberi penekanan dalam membangun dan memperkasa komuniti kraft bagi melibatkan diri secara langsung dalam perusahaan kraft untuk menjana pendapatan. From time to time, if ada orang lain ada nak innovate something to produce products for Sarawak or for Malaysia for that matter, they are most welcome. They can also share with us. So this is where what our kraft tangan had been going on the ground. They are very, I should say they are very down to earth lah. Beliau berkata demikian semasa lawatan ke Galeri Batik Linut di Koko Kabana Miri. Katanya, Kraft Tangan Malaysia Sarawak telah memulakan inisiatif memperkenalkan linut sebagai bahan gantian lilin dalam pembuatan batik pada 2019 dan kemudian mengadakan makmal teknikal pembuatan batik linut dengan peruntukan berjumlah RM14,000 yang ketika itu disertai oleh 30 orang komuniti kraft di Mukah bersama Lamin Dana Mukah. Pengenalan kali pertama batik linut adalah semasa Festival Kraft Tekstil Borneo di Kota Kinabalu, Sabah dan diikuti dengan Pesta Kaul di Mukah.
Di bawah fasa 2, di bawah program Penjana 2.0, PPPK melibatkan 65 projek dengan 150 peserta dan daripada projek tersebut, 24 projek adalah daripada bidang tekstil. Kerajaan Sarawak akan mengambil alih pengurusan Borneo Highland Resort selepas gagal dibangunkan seperti dikehendaki oleh kerajaan negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata keputusan menamatkan permit syarikat resort terbabit dibuat selepas 10 tahun tidak menerima pengunjung dalam jumlah yang signifikan. It has been there for so long, nobody is going there. Even the locals find it difficult to go down there. You see? Even you yourself down here, you want to go up there to nak tinggal pun susah. Beliau menjelaskan buat masa ini kawasan pusat peranginan seluas 5,000 ekar itu akan dikendalikan oleh Majlis Perbandaran Padawan sehingga urusan perundangan selesai. Katanya lagi pihak kementerian sedia membangunkan pusat peranginan itu seperti pelan asal kerajaan negeri bagi memanfaatkan penduduk sekitar dan sektor pelancongan negeri. Datuk Seri Abdul Karim bercakap kepada media selepas majlis perasmian pertandingan menari tradisional Bidayah sempena Bidayah Mystic Festival di Padawan. Dalam majlis itu, beliau turut menyuarakan komitmen kerajaan untuk menyokong sebarang usaha membangunkan industri pelancongan di kawasan Padawan seperti Festival Mistik tersebut. Sementara itu, Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Willy Mongin yang hadir pada majlis itu berkata, masyarakat tempatan harus membantu mempromosikan kawasan itu kepada dunia. Beliau percaya dengan pelbagai platform media, mereka boleh mempamerkan keindahan Padawan dengan gambaran yang positif. Kerajaan Sarawak akan menumpukan usaha untuk menaik taraf dan meningkatkan kecekapan kemudahan serta perkhidmatan pelabuhan bagi membolehkan pelabuhan di negeri ini lebih berdaya saing di rantau ini. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi berkata, di bawah rancangan Malaysia ke-12, pelbagai inisiatif telah dicadangkan untuk dilaksanakan di pelabuhan-pelabuhan negeri ini. Datuk Majang menjelaskan ini berikutan pembangunan pelabuhan tidak harus ketinggalan dari gelombang pembangunan Sarawak yang akan memulakan ekonomi digital. Beliau menambah industri pelabuhan harus melihat dalam otomasi penuh operasi pelabuhan dan menggunakan infrastruktur digital untuk menghubungkan dengan sistem data raya di dunia pada masa akan datang. Beliau mewakili Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas berucap merasmikan Malam Apresiasi dan Kecemerlangan Lembaga Pelabuhan Miri 2022 di Miri. Beliau berkata Pelabuhan Miri turut tidak ketinggalan akan dinaik taraf melibatkan beberapa cadangan termasuk memasang sistem pengurusan trafik kapal VTMS bagi memudahkan saluran navigasi yang cekap dan selamat kepada semua industri kargo dan perkapalan di Miri. Beliau turut memaklumkan sementara menunggu keputusan kerajaan untuk melaksanakan pengorekan di muara Sungai Kuala Baram, pihak Pelabuhan Miri telah meluluskan untuk menjalankan operasi pengorekan sebagai penyelesaian segera dan sementara bagi mengatasi masalah kelodak di Sungai Kuala Baram. Bagaimanapun katanya, seorang perunding telah dilantik untuk menjalankan kajian dan projek ini dijangka akan dimulakan pada tahun hadapan. Dalam majlis itu, Datuk Majang turut menyampaikan sijil anugerah perkhidmatan cemerlang kepada 28 orang warga kerja Pelabuhan Miri yang cemerlang dari tahun 2019 hingga 2021. Lebih 1,000 penduduk sekitar Sebuyau di Semerahan menghadiri majlis bacaan doa sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak tahun 1444 Hijrah di Masjid Baharu daerah Sebuyau malam tadi. Majlis tersebut dimulakan dengan doa akhir tahun 1443 Hijrah dan awal tahun 1444 Hijrah dipimpin oleh Imam Besar Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi yang turut mengimamkan jemaah pada solat Maghrib dan Isyak. Jemaah turut diperdengarkan dengan ceramah bertajuk Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran selari dengan tema sambutan Ma'al Hijrah tahun ini yang disampaikan oleh Timbalan Dekan Penyelidikan Inovasi Fakulti
Pengajian Islam Universiti Sabah Malaysia, Dr. Sarip Adul. Antara yang hadir adalah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Dato' Julahin Narawi, yang mewakili Premier Sarawak, Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, serta Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Turut hadir adalah Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Raden Sigit Wijaksono. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam Al-Hijrah 1444 Hijrah. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vi dengan perkembangan dari Sarawak.